Okay, start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi. Wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini sebagaimana yang kita jadualkan, kita berada dalam talian untuk bersama-sama dalam satu program yang kita namakan yang diberi tajuk iaitu tasawuf sebagai sumber ketenangan dan kemenangan. Dan sebelum pada itu saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengajuk, terutamanya saudara Abu Bakar Osman, pihak AK TV dan seterusnya, kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan keberadaan kita pada saat dan waktu ini menjadi sebahagian daripada amalan salih yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah untuk kita bincangkan dalam masa yang terhad dan waktu yang singkat ini, saya bawakan satu tajuk untuk kita bincang, iaitu tasawuf sebagai sumber ketenangan dan kemenangan. Sedia kita maklum bahawa perjuangan Islam ini merupakan satu perjuangan yang sangat mendasar kepada soal-soal akidah dan soal-soal iman. Kerana perjuangan Islam itu sangat berbeza dengan perjuangan yang lain yang diasaskan di atas semangat asabiyah, yang diasaskan di atas semangat qaumiyah, kebangsaan atau kepentingan diri, puak dan kaum. Tetapi perjuangan Islam ini diasaskan di atas iman kepada Allah Ta'ala, di atas dasar beriman kepada Allah. Kerana yang menyuruh kita berjuang ialah Allah. Sebentar. Baik, kita sambung ya. Ada sedikit gangguan. Dan perlu kita ingat bahawa yang memerintahkan perjuangan itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala yang memerintahkan kita berjuang dan terus berjihad, berdakwah demi agama Allah Ta'ala. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Hendaklah ada sebahagian dari kalangan kamu, mereka-mereka yang menyeru, mengajak kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Dan mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang mencapai kejayaan. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mencapai kejayaan. Jadi daripada ayat ini jelas kepada kita bahawa perjuangan Islam itu bukan tuntutan biasa.
Sebagaimana perjuangan daripada dasar-dasar yang lain. Dasar kita ialah Islam kerana memenuhi tuntutan Allah. Dan juga kerana memenuhi tuntutan Nabi SAW. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah dengan menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Sehingga Nabi menyatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi. Bila kamu nampak mana-mana kemungkaran, kepincangan, kezaliman berlaku, hendaklah kamu merubahnya dengan tangan kamu, yakni dengan kuasa yang kamu ada. Ataupun jika tidak ada kuasa, dengan lidah kamu memberi teguran, memberi nasihat. Ataupun dengan hati kamu. Dan ini menunjukkan bahawa suruhan Nabi, kesaan Nabi, supaya kita bertindak sesuatu apabila melihat kemungkaran itu berlaku. Dan jika memerlukan satu perjuangan yang panjang bagi menghapuskan kemungkaran itu, maka kita mesti bersedia. Yang ketiga disebut oleh dalam sirah Nabi SAW, bagaimana Nabi meneruskan perjuangan bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dasarnya tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengajak manusia keluar daripada kemungkaran syirik kepada ketauhidan, beriman kepada Allah. Rubai bin Amir berkata, Allahu ta'asana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillah. Di mana beliau berkata, kami dilahirkan, diutus oleh Allah ke muka dunia ini sebagai mukmin, ialah untuk mengajak dan mengeluarkan manusia daripada kemungkaran syirik menyembah makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan pada kita dua tiga isyarat ini memberikan satu kesedaran kepada kita bahawa perjuangan kita ini didasarkan di atas suruhan Allah dan suruhan Rasul. Jadi bila ia suruhan Allah dan suruhan Rasul, maka sudah tentu formula ataupun kaedah perjuangan kita itu mesti mengikut kaedah yang telah diformulakan oleh Allah dan oleh Rasul. Jadi kerana dia suruhan Allah dan suruhan Rasul, kita tak boleh pandai-pandai nak menentukan syaratnya, menentukan caranya, menentukan uslubnya, menentukan metodnya, menentukan persiapannya. Tidak. Kerana dia suruhan Allah dan Rasul, maka persiapannya, isti'adadnya mestilah berdasarkan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan oleh Rasul. Jadi kita tidak boleh mencipta, pandai-pandai mengada-ngadakan dia. Mesti melihat dan menyorot apa yang disuruh oleh Allah. Peraturan syarat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Nabi SAW. Maka ada dua perkara umum yang besar dalam kita meneruskan perjuangan ini. Yang pertama sekali, perjuangan ini mesti berdasarkan iman ataupun akidah. Yang kedua, mesti berdasarkan syariah dan akhlak. Ini dua perkara besar yang mesti ada dalam perjuangan Islam atau dalam kerja-kerja menegakkan Islam. Yang pertama, mesti iman yang sahih. Dasarnya mesti akidah. Maknanya mesti dasar perjuangan itu akidah yang sahihah, yang benar. Yang menepati apa yang telah disebut oleh Allah dan Rasul sebagai beriman kepada Allah dan Rasul. Mana dasar kita mesti iman. Kita tak boleh mencari fikrah lain sebagai dasar perjuangan. Tak boleh kita buat datang fikrah asabiyah, qaumiyah, fikrah syuyu'iyah, nasionalisme, fikrah ishtirakiyah, dengan sosialismenya, dengan fikrah rasmaliyah, dengan fikrah sekularismenya. Tidak boleh. Dasar kita hanya satu, mesti akidah yang betul. Kalau tidak, perjuangan kita menjadi sia-sia.
Walaupun kita mempunyai niat yang baik, ada ahli politik, ada orang-orang berpolitik yang niat yang baik. Tapi masalahnya, dia mengambil dasar yang tidak baik. Samalah dengan Robin Hood yang merompak harta orang kaya untuk dinafkahkan ataupun membantu orang-orang miskin. Kalau tanya niat dia apa? Niat dia membantu golongan mustadhafin, golongan miskin, golongan tertindas. Tetapi caranya merompak harta orang kaya. Dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Matlamat tidak menghalalkan cara. Jadi oleh kerana matlamat kita ialah perjuangan Islam, menegakkan Islam, maka kita mesti mengikut cara Allah. Mesti mengikut cara Rasul. Maka apakah cara Allah dan Rasul itu? Yang pertama, dasarnya mestilah iman kepada Allah. Berdasarkan kepada iman, rukun-rukun iman kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil qur'ani imama. Semua yang kita sebut itu. Dan tidak boleh lari daripada landasan yang telah ditetapkan, iaitu landasan imaniyah, beriman kepada apa yang telah disyaratkan oleh Allah. Jadi kerana itu, pertama sekali, semua para da'i, para du'at, para pejuang, hendaklah pertama menegakkan Islam berdasarkan kepada akidah dan perjuangan yang betul. Jadi mana-mana yang ada sekadar niat yang baik, tapi tidak berada atas landasan yang betul, betulkan balik. Nanti sia-sia perjuangan kita. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka terbatas seluruh perjuangan mereka, dunia dan akhirat. Kenapa? Kerana tidak mengikut jalur dan peraturan syariat yang telah ditetapkan, akidah yang telah ditetapkan oleh Allah. Sebab kita kena tahu bahawa syarat sesuatu amalan atau perjuangan itu nak dijadikan, diterima sebagai ibadah, ada 3 syarat. Syarat yang pertama, aqidatus sahihah, akidah yang betul. Syarat yang kedua ialah muwafaqah bis sunnah, mesti menepati sunnah Nabi dan syariatnya. Yang ketiga, al-ikhlasu billah, ikhlas mata-mata kerana Allah. Jadi kalau kita cuma ada ikhlas, tak ada akidah dan syariat, tak betul. Atau ada syariat tapi tidak ada akidah dan ikhlas. Atau ada akidah tapi tidak ada syariat. Atau ada akidah dan syariat tapi tidak ikhlas. Maka ketiga-tiga perkara itu mesti terkumpul dalam diri seorang da'i ataupun pejuang di jalan Allah Ta'ala. Dan itu syarat yang pertama. Iaitu mesti mempunyai dasar perjuangan, tak kira politik ke apa sekalipun, akidahnya mesti betul. Jadi kena belajar balik akidah. Bagi yang tak jelas tentang akidah, akidah jangan nak ikut-ikut, taklid. Akidah mesti mempunyai dalil dan hujah. Belajar mesti mempunyai keyakinan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, pembahagian umumnya itu syariat. Perjuangan ini mesti mengikut syariat dan akhlak. Jadi sebab itu perjuangan Islam ini bukan kita boleh reka-reka metodnya. Mesti kita berdasarkan kepada syariat yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul, yang telah ditunjukkan oleh Nabi dalam siratun nabawiyah, dalam sirah Nabi. Jadi kita kena ikut. Antaranya apa? Ini yang kita nak pergi kepada tasawuf. Iaitu mesti seorang yang benar-benar meletakkan kecintaannya kepada Allah. Ini perjuangan kita. Dasar kita. Pertama, dasar apa jalur perjuangan, metodnya mesti mengikut syariat. Tak boleh kita nak berdakwah ini, nak berjuang, kita menipu, kita membohongi orang, atau kita buat perkara-perkara yang menyalahi syariat. Oh, kita nak menang, kita bersama bergabung dengan orang kafir bagi mencapai kemenangan. Tidak betul. Mesti syariat yang betul. Maka di antara akhlaknya, maka saya menyarankan supaya ahli-ahli perjuangan, ahli-ahli politik, ahli-ahli ekonomi, pendakwah, para da'i, mesti mempunyai akhlak tasawuf dalam perjuangan mereka. Kerana yang pertama, dengan memiliki jiwa tasawuf,
seorang pejuang itu pertama akan memiliki jiwa yang tenang. Sebelum pada kita bincang kemenangan, dia bermula dengan ketenangan. Ketenangan dalam perjuangan ini, apabila kita memiliki pertama, jiwa reda. Ini sifat ahli tasawuf. Dia reda dengan ketetapan Allah. Itu yang raditu billah rabba. Aku reda Allah sebagai Tuhan. Apa makna? Iaitu aku reda dengan segak pertama Allah itu sebagai Tuhan. Yang kedua, reda Allah itu sebagai Tuhan, makna meredai segala qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah. Kena setuju. Dan jiwa setuju ini jiwa ahli tasawuf. Mana ada seorang ahli tasawuf tak setuju dengan qada Allah? Tak boleh. Dia mesti reda dengan qada yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi, dengan itu dia akan menjadi tenang. Orang yang reda dengan qada Allah, dia akan tenang. Sebab dia berjuang, walaupun dia berjuang lama, tapi tak menang. Lama berjuang, tak menang. Dia tak kisah. Sebab kemenangan itu bukan soal dia. Kemenangan itu kerja dan urusan Allah. Dia reda dengan ketetapan Allah. Allah belum beri kemenangan. Itu Allah Ta'ala lah. Adalah rahsia Allah. Kan? Tenang orang yang reda. Yang tak reda, dia banyak tanya. Macam Bani Israel. Allah Ta'ala suruh sembelih lembu. Dia tanya lagi. Lembu betina ke jantan? Allah kata lembu betina. Dia kata umur berapa? Tua ke muda? Allah kata tidak muda, tidak tua. Dia tanya lagi, warna apa? Itu bukan sifat reda. Orang yang berjuang di jalan Allah, yang benar-benar mempunyai jiwa tasawuf, dia reda. Allah beri kemenangan. Alhamdulillah. Allah tidak beri kemenangan. Tak apa, kita teruskan perjuangan. Kerana Allah Ta'ala punya rahsia tersendiri. Mengapa tidak memberikan kemenangan? Jadi kita tak payah soal urusan Allah. Urusan kita tak berhabis, kita nak soal. Kalau kita nak soal, mengapa kita perlu tumpu pada urusan Allah? Ini jiwa seorang yang berjuang, yang benar-benar reda, yang berjiwa tasawuf. Yang tak berjiwa tasawuf, dia gelisah. Bila kita nak menang? Kita dah lama dah berjuang, macam-macam dah kita buat. Berbagai-bagai strategi dah kita ambil. Berbagai-bagai pendekatan dah kita lakukan. Tapi masih tak menang. Nampaknya kita kena tinggal sekejap perjuangan berdasarkan Islam. Masyarakat Malaysia ni tak boleh terima Islam sebagai dasar. Kita kena pergi terima perjuangan berdasarkan dasarkan kepada perjuangan berdasarkan sekular. Maka mereka akan resah. Tapi jiwa orang yang tasawuf, dia tak kisah pun. Sebagaimana kisah seorang laki-laki yang selalu saya sebut. Dia telah beribadah selama 70 tahun. Ibadah 70 tahun. Buat amal ibadah. Salat sunat. Baca Quran. Berdiri malam. Macam-macam puasa sunat. Dia buat. 70 tahun. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat datang kepada dia. Kisah ini disebut di dalam hadis Nabi yang panjang. Berkenaan dengan seorang laki-laki di zaman Bani Israel dulu. Allah kata malaikat, kamu beritahu dia. Ibadah dia 70 tahun itu belum melayakkan dia masuk syurga. Belum melayakkan dia masuk surga. Lalu malaikat datang beritahu kepada ahli ibadah tadi, pada ahli tasawuf tadi, ahli abid. Dia kata, Tuhan, saya diutus oleh Allah untuk memaklumkan kepada Tuhan, ibadah Tuhan 70 tahun, belum layak menjadikan Tuhan ahli syurga. 70 tahun ni belum layak untuk Tuhan masuk syurga. Malaikat tu beritahu pada ahli tasawuf tadi. Malaikat tunggu tengok apa respon dia. Dia siap. Dia terus ibadah. Lepas ibadah. Lepas salat, dia salat. Akhir sekali malaikat bertanya, apa Tuhan nak jawab? Saya tengok Tuhan tak ada reaksi apa-apa pun. Maka kata malaikat, kata di ahli abid tadi, wahai malaikat. Sebenarnya, saya tak ambil kisah. Allah Ta'ala nak memasukkan saya dalam surga ke neraka dengan ibadah saya itu. Saya tak ambil kisah. Sebab itu bukan soal saya. Soal saya dijadikan oleh Allah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali beribadah pada Allah. Jadi kerja saya ibadah. Kerja
menerima ibadah, melayakkan syurga ke neraka, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah. Lalu malaikat tadi naik beritahu kepada Allah. Walhal Allah sedia mengetahui. Ya Allah, hamba kamu tak kisah pun. Dia kata bukan urusan dia memasukkan ke dalam dia dalam syurga atau neraka. Itu urusanmu ya Allah. Urusan dia hanya beribadah dan dia tunaikan urusan dia. Urusanmu diserahkan kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala berkata pada para malaikat semua, wahai malaikat semua, bersaksilah bahawa aku akan memasukkan laki-laki itu ke dalam syurga kerana ucapannya. Bukan kerana ibadah. Kerana ucapan dia yang menunjukkan kepasrahan dirinya kepada qada Allah. Jadi ini kita dalam perjuangan. Makna mesti letakkan satu jiwa tasawuf, iaitu raditu billahi rabba. Saya reda Allah itu sebagai Tuhan. Dan sekaligus reda dengan segala ketetapan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tetapkan, kita redalah. Allah kata menang, menang. Allah Ta'ala takdir kalah, nak buat macam mana? Itu urusan Allah. Dan mesti ada rahsia dalam urusan Allah. Sebab Allah Ta'ala tidak mengqadakkan satu qadak kecuali ada rahsia dan ada tujuan. Tidak sia-sia. Sebab kerana Allah Ta'ala menyebut bahawa Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak ada satu benda pun yang kau buat daripada af'almu, mana daripada qadakmu kepada makhlukmu yang sia-sia. Tak ada. Allah beri kalah kepada pejuang-pejuang Islam. Tidak sia-sia. Allah beri menang. Tidak sia-sia. Allah beri tempoh yang panjang. Tidak sia-sia. Hatta ada orang yang berjuang ketika saat hidupnya tidak sempat melihat kemenangan. Tidak sia-sia. Kerana ada rahsia Allah. Jadi kerana itu, perkara yang pertama jiwa tasawuf ialah redha. Maka dia akan tenang. Kalau orang tanya sumber ketenangan itu apa? Sumber ketenangan ialah redha dengan qada Allah. Sekarang kita ramai yang tak tenang dalam berjuang. Duk fikir macam mana dapat kursi, macam mana orang tu boleh dapat pangkat, orang ni boleh dapat. Akhir sekali timbul. Sebab bila kita tidak redha, dia akan timbul dengki. Iri hati. Macam mana kawanku tu boleh naik pangkat, boleh dapat jawatan, boleh berjaya, dapat itu, dapat ini. Aku tak dapat. Jadi, dia tak perasan bahawa semua ketetapan itu daripada Allah. Allah beri kepada orang tu. Itu urusan Allah. Allah tidak beri kepada kita. Itu urusan Allah. Dan bila Allah tidak memberi sesuatu kepada kita, tak semestinya tak ada benda lain yang Allah beri kepada kita. Banyak lagi. Mengapa melihat perkara yang negatif? Jadi, seorang ahli tasawuf, dia tak fikir dengan fikiran negatif. Sebab tu Allah ajar suami. Bila kamu nampak isteri kamu, wa'ashiruhum bil ma'ruf. Kamu gaulilah, kamu berkawanlah, kamu bergaullah dengan isteri kamu bil ma'ruf, dengan baik. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kamu melihat ada benda yang kamu tak suka pada diri dia. Satu benda yang kamu tak suka, maka kamu kena ingat. Banyak lagi benda baik yang ada pada diri. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Sedangkan Allah Ta'ala buat banyak lagi perkara baik yang ada pada diri. Sebagai seorang mukmin, dalam perjuangan baik, dalam keluarga baik, dalam pergaulan baik, dalam kita berekonomi baik, kita dilarang melihat perkara yang negatif. Membesarkan perkara yang negatif. Dia perkara yang positif. Nabi Ayub alaihissalam, Allah Ta'ala beri dia sakit berapa tahun, bertahun-tahun tak sembuh. Akhirnya isteri dia berkata pada dia, abang, bukankah abang Nabi? Iya. Bukankah abang Rasul? Iya. Bukankah kamu adalah kekasih Allah? Betul. Tapi mengapa kamu tidak berdoa kepada Allah? Dengan semudah-mudahan Allah Ta'ala menyembuhkan kamu. Maka kata Nabi Ayub alaihissalam, dia tanya isteri dia, berapa lama dah kita sihat? Aku diberi kesihatan oleh Allah, berapa lama? Kata Nabi, kata isteri dia, banyak puluh tahun lah. Sakit aku berapa lama? Kata isteri dia, baru 8 tahun, sakit abang dah 18 tahun. Maka kata Nabi Ayub, aku malu untuk mengadu kepada Allah. Kerana apa? Kerana sakit aku baru 18 tahun. Sedangkan nikmat daripada Allah berpuluh-puluh tahun telah dikurniakan kepada aku. Jadi, ini sifat seorang ahli tasawuf. Jiwa bertasawuf. Tenang. Sebab itu kita dalam perjuangan ni, kalau jiwa tasawuf, kita tenang. Bila tenang, kita okey. Kita tak dirubah. Pemikiran kita, pandangan kita, pendirian kita tak mampu dipengaruhi oleh isu. Ini kita jiwa dipengaruhi oleh Facebook.
Pagi ni baca Facebook, status orang macam ni. Kita macam tu. Petang ke baca orang macam ni. Kita macam lain pula. Itu yang jadi kita kadang-kadang sampai kepada 4 hati dalam setahun. Sekejap melompat hati tu, sekejap melompat hati ni. Kenapa? Pertama, kerana tidak ada ilmu. Yang kedua, kerana tidak ada jiwa tasawuf. Jiwa tasawuf ni dia reda dengan ketetapan Allah. Bila dia dah tahu dah, dia berada atas dasar perjuangan yang betul, Al-Quran dan Sunnah, ijma' ulama' dan qiyas yang nyata, berdasarkan kepada pegangan Ahlus-Sunnah wal Jamaah, perjuangan yang betul, maka apa lagi kita nak layan jalan-jalan lain? Apa lagi kita nak layan bisikan-bisikan lain? Yang kadang-kadang dari bisikan syaitan, bisikan nafsu, bisikan Facebook, bisikan WhatsApp, bisikan musuh-musuh politik, tak payah layan. Kerana seorang yang beriman, yang berjiwa tasawuf, dia akan tenang kerana dia adalah orang yang wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Tak perlu menoleh kiri dan kanan. Itu kalau tuan-tuan tengok. Perjuangan kita ni bila kita hadap kepada Allah. Perjuangan kita hadap betul-betul. Tujuan mencari mardatillah. Kita tak kacau. Jiwa tak kacau. Cuba tuan-tuan tengok kuda yang menarik pedati. Nah, pedati tu ada tuan duduk di atas. Kereta kuda tu lah. Dan kuda tu tarik. Kuda yang ditugaskan menarik pedati tu kalau tuan-tuan tengok. Pertama mulut dia kena tutup dengan jaring. Tutup dengan jaring mulut dia. Tujuan dia apa? Tujuan supaya dia tunaikan tugas dia tanpa gangguan. Kalau mulut dia tak tutup, dibimbangi, dia berjalan nampak rumput semua, dia berhenti makan rumput sekejap. Dan tu dia jalan lagi, berasa lapar, dia makan lagi. Bila pedati tu nak sampai? Perjuangan terganggu. Lepas tu mata pula tutup. Belah kiri, belah kanan tutup. Dia nampak depan saja. Supaya apa? Supaya dia tidak nampak apa yang ada di kiri dan kanan dia. Dia tak sibuk nak menoleh. Begitu perjuangan kita. Jangan dia sibuk nak menoleh. Oh, parti tu okey lah. Baguslah kalau duduk dengan dia. Oh, jemaahnya okey lah. Perjuangan dia. Kalau ambil sedikit dasar perjuangan dia, kita boleh cepat menang kot. Boleh sampai ke Putrajaya kot. Tak payah. Tak payah diganggu oleh perkara-perkara lain. Ada. Depan kita ada Allah, Rasul dan ulama' yang memimpin kita berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Apa lagi yang kita nak dalam hidup ini? Kalau tidak Allah, Rasul, Quran dan hadis. Nak apa lagi kita dalam perjuangan ini? Nak kaya, berapa lama kekayaan kita boleh kecap? Berapa ramai orang yang kaya tapi tidak tenang? Nak pangkat, setinggi mana pangkat kita nak? Berapa ramai orang ada pangkat, lagi serabut. Allah letak kita dah kena tempat dia. Allah letak seorang itu kena pada tempatnya. Jadi teruskan perjuangan. Nah, jiwa kita tenang. Kenapa? Kerana ada redha. Yang kedua, jiwa orang yang bertasawuf itu tenang kerana bagi dia tidak ada benda yang lebih besar daripada hubbullah, cinta Allah. Dia nak cari redha Allah. Kita ni jadi serabut. Sebab apa? Nak cari redha makhluk. Nak cari redha manusia. Manusia pula ramai. Usah kata dalam sebuah negara, negeri, daerah, dalam sebuah rumah kita nak cari redha. Semua ahli rumah tak boleh. Dalam kampung nak cari redha semua orang kampung tak boleh. Ada dia setuju kita begitu, orang ni tak setuju yang ni. Aku setuju dia alim tapi dia kedekut. Aku setuju dia pemurah tapi masalah dia susah nak tegur orang. Tengok. Dalam sebuah kampung, kalau kita nak cari redha manusia, kita akan serabut. Sebab manusia itu ramai. Tapi kalau kita nak cari redha Allah, Allah esa, Allah satu. Maka cukup dengan Allah. Senang kan? Dan redha Allah tak payah. Dia dah gariskan apa yang Allah suka dalam Quran, dia sebut dalam Quran dan hadis, itulah yang Allah suka. Dia tak berubah lah. Redha manusia lain. Nak cari redha manusia. Kadang-kadang kita percayalah. Kalau kita tolong dia, kita bantu dia sebagainya. Tapi dia akan berubah. Hari ni dia redha kepada kita. Esok mungkin tidak. Walaupun kita banyak memberi kepada dia. Jadi kan kita terpaksa berubah pula. Dahlah manusia tu ramai. Lepas tu kita terpaksa ikut mereka. Dan mereka pula jenis berubah. Allah tidak. Allah itu redanya hanya satu. Apa yang Allah redha dalam Quran, apa yang Allah redha dalam hadis, itulah keredaan Allah. Maka kita bentuk diri kita. Lakukan apa yang Allah redha. Senang. Walaupun manusia tak suka. Itu manusia punya pasal.
Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Allah kata, Allah ajar Nabi Muhammad, ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Panjanglah ayat dia. Akhirnya Allah sebut apa? Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslim. Kamu ajak mereka berdiam-diam ya Muhammad, tapi kalau mereka berpaling, tawallau, berpaling, tak terima, tak setuju, tak nak apa yang kamu ajak, lalu apa kamu nak buat? Faqulu syahadu bi anna muslimun. Cukup kamu cakap kat mereka, bersaksilah kamu semua, aku tetap seorang Muslim yang tunduk kepada Allah. Jadi tak serabut kan kita. Maka itu perjuangan kita. Kalau selagi nak cari redha manusia, gila pangkat, gila jawatan. Saya dah temu banyaklah kawan-kawan dalam perjuangan kita. Kita duduk perhati. Lepas tu kita bergaul, kita memerhati dan mengambil iktibar. Ada orang yang nak sangat jawatan tu. Hari-hari dia sebut duka cita tak dapat jawatan dalam perjuangan dapati. Hari-hari dia sebut. Begitu tak setuju, ni tak setuju. Saya tak, jasa saya tidak dikenal. Macam-macam. Tak payah akhir. Tak payah. Kita bukan mencari redha manusia. Allah Ta'ala tarik. Kadang-kadang kita ada jawatan dalam parti dan jemaah. Allah Ta'ala tarik. Kita tak dipilih lagi. Alhamdulillah. Ada makna yang besar di sisi Allah. Allah Ta'ala nak tolong kita. Supaya pundak bahu kita ni tidak terlalu terbeban dengan amanah yang mengheret kita ke neraka Allah. Allah nak suruh kita pula jadi pendokong. Dokong orang hak menang. Dokong pimpinan. Lepas tu kita bila kita bertanding dalam parti ke sebagainya, kita kalah. Tak kena kita kalah. Okey, kita bantu pula orang hak menang. Jangan kita kalah, kita lawan dia, kita maki dia, kita caci dia, kita selalu burukkan dia. Tidak. Sebab yang penting bagi kita ialah jamaah. Allah Ta'ala letak seseorang itu kena pada tempatnya untuk membantu jamaah. Jadi kita redha ketetapan Allah. Itu jiwa tasawuf. Jiwa tidak tasawuf susah. Sebab itulah perlu kita perjuangan ini bertasawuf. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ketenangan. Yang ketiga, yang kedua dalam bertasawuf itu akhirnya ialah kemenangan. Allah Ta'ala janjikan kemenangan kepada orang-orang yang jiwanya bersih. Orang-orang yang jiwanya tidak mencari selain daripada keredaan Allah. Yang tidak keluh kesah dalam perjuangan. Orang kerana apa? Orang yang berjiwa tenang, yang berjiwa tasawuf itu, mereka bersatu demi kerana Allah. Mereka memberi kekuatan kepada jamaah. Kadang-kadang kita individu, satu orang pemimpin ataupun satu orang kawan. Kita ada masalah individu dengan dia. Kita tak suka kat dia. Tapi kadang-kadang kita pilih dia jadi pimpinan. Kerana kita tidak memikirkan soal dia dengan kita. Tapi kita memikirkan bahawa dia layak untuk memberikan kebaikan kepada jamaah. Yang kita fikir jamaah, bukan fikir kita. Kita fikirkan jamaah. Kita tidak fikir kita. Ini konsep orang, kaedah orang yang berada dalam jamaah. Kalau ada orang duduk dalam jamaah, dia fikir dia lebih penting pada jamaah. Dia tak betul. Dia tak betul. Sahabat Nabi SAW, bila Nabi berhijrah ke Madinah, perintah supaya hijrah, semua mereka hijrah. Kalau fikir kepentingan diri masing-masing, siapa nak tinggalkan kota Mekah? Sahabat-sahabat Nabi, mereka tinggal. Nabi kata hijrah ke Habasyah, semua bahagian besar pergi ke Habasyah. Walaupun di Habasyah tidak menjanjikan apa-apa. Tapi itulah perjuangan. Itulah perjuangan. Bila kita duduk dalam jamaah, kita fikir jamaah, bukan fikir kita. Ada orang duduk dalam jamaah, akhir sekali dia keluar pada jamaah. Keluar pada jamaah. Kenapa? Banyak idea dia tak diterima oleh jamaah. Dia kata saya banyak idea-idea yang bernas. Tapi bila saya mesyuarat, parti tak terima idea saya. Ini orang panggil, kenapa kita berfikir begitu? Kita dah berikan idea. Alhamdulillah kita beri sumbangan idea. Tiba-tiba idea kita tak diterima. Ada idea lain yang diputuskan oleh jamaah. Fadal, kita sokong idea jamaah itu. Walaupun kelak tiba-tiba terbukti idea pendekatan jamaah itu menyebabkan tak berjaya. Kita tak payah pulangkan paku buah keras. Sebab apa? Sebab sifat berjamaah itu jamaah, bukan kita. Kalau kita nak kita lebih penting pada jamaah, baik duduk seorang. Duduk seorang tak payah sibuk dengan jamaah. Jadikan itu. Tapi duduk seorang betul ke tak betul? Tak betul. Sebab Allah Ta'ala suruh berjamaah. Nabi suruh berjamaah. Jadi itu. Begitulah kita. Dalam perjuangan ini, maka Allah berikan kemenangan apabila kita mempunyai
sifat atau ciri-ciri orang yang layak diberi kemenangan. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Allah kata apa? Apabila kamu wahai orang beriman berpaling daripada perjuangan dan ayat-ayat Allah, Allah ganti kumpulan lain. Yang Allah kasih pada mereka, mereka kasih pada Allah. Mereka berjihad di jalan Allah. Mereka berlembut dengan orang-orang yang beriman. Mereka bertegas dengan orang-orang yang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah. Dan mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Demikian adalah kelebihan yang dikurniakan oleh Allah pada siapa yang Allah Ta'ala mahu. Kerana Allah itu kurnianya maha luas. Ilmunya maha luas. Jadi sebab itulah kita semua yakinlah kemenangan Allah yang sebenar apabila kita telah menepati ciri-ciri mukmin yang dalam jiwanya tidak ada selain daripada mencari redha Allah, mengharapkan kasihan belas Allah, berjuang penuh ikhlas kerana Allah dengan jiwa yang penuh bertasawuf, yang suci daripada segala keroda. Kerana itulah syurga Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat harta benda yang banyak dan anak pinak yang ramai kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa sekeping hati yang sejahtera ataupun sekeping hati yang bersih daripada syirik, daripada mazmumah, yang betul-betul hidup dan matinya adalah untuk Allah. Jadi insya-Allah saya rasa cukuplah sekadar itu dulu untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ketenangan dan kemenangan dalam perjuangan ini. Dan sebelum pada itu saya nak iklankan buku saya, iaitu tuan-tuan boleh tengok, Tasawuf Haraki Sufi dalam Gelanggang Perjuangan, yang telah pun ada setengah-setengah di kalangan sahabat yang dah beli pun. Kerana Tasawuf Haraki Sufi dalam Perjuangan ini dah pun nak masuk cetakan yang ketiga. Yang kedua dah pun habis. InsyaAllah kita masuk cetakan kedua. Dalam ni tuan-tuan boleh bincang, boleh baca. Kerana saya menulis sedia antara sinopsisnya ialah Tasawuf Haraki mengajak ahli politik agar bertasawuf dan mengajak ahli tasawuf agar berpolitik. Tasawuf hendaklah dilihat sebagai pendorong kepada jihad dan perjuangan, manakala politik hendaklah dilihat sebagai pemacu kepada dakwah dan pelaksanaan Islam secara sumur. Dan insya-Allah tuan-tuan boleh dapat buku ini yang mengandungi 440 halaman untuk dibincangkan dalam usrah kita ke sebagainya. Yang kedua ialah buku saya Hadis-Hadis Politik. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku ini nanti di ejen-ejen di setiap negeri yang telah pun saya lantik. Jadi insya-Allah sekadar itulah untuk kuliah kita online pada malam ini. Mudah-mudahan Allah merestui segala kerja buat kita, dan terima kasih kepada pihak ATV. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengajari kita semua dengan ganjaran yang baik dunia dan akhirat. Wallahu a'lam, aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.